billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang terlalu banyak menganugerahkan kita nikmat daripada atas rambut sehingga ke bawah kaki. Maka semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, maka sudah sewajarnya sepatutnya kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan hadirin sekalian, tuan-tuan pendengar sekalian, begitu juga dalam keadaan wabak pandemik COVID-19 ini juga, kita hendaklah berakidah dengan baik. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah sengaja nak membebankan kita dengan bala ini, tetapi sebenarnya ialah Allah nak menguji setakat mana keimanan ketakwaan kita kepadanya untuk mendepani wabak ini. Oleh yang demikian, semoga ianya mendapat keberkatan dan juga kemakbulan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, kita kena bantu dan ikut SOP sebagai norma baru. Dan begitu juga jangan lupa wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan satu ayat yang lain lagi, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Allah memerintahkan kepada kita, menyuruh kepada kita supaya kita sentiasa memohon pertolongan daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan solat dan sabar. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Solat itu juga adalah satu amalan yang paling berat, kecuali bagi orang-orang yang bersifat sabar dan juga orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, pada pertemuan yang lalu kita dah bincang tentang talak bid'i dan juga bukan talak bid'i, dan juga hukum talak bid'i dan apa-apa yang kaitan dengan talak bid'i dan juga bukan talak bid'i. InsyaAllah pada pertemuan kita pada hari ini, dalam rakaman pengajaran dan pembelajaran takmir
anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga yang kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor, yakni JAIS, dari Masjid Kampung Sungai Terap, Tanjung Karang, pada hari Selasa ini, pada hari Isnin ini, 12 hari bulan Julai tahun 2021. Oleh kerana kita tidak dibenarkan, masih ada larangan lagi untuk kuliah bersemuka, maka dengan arahan daripada pihak yang berkenaan, JAIS dan JAKIM, sama-samalah kita menimba ilmu dengan cara rakaman dan juga kuliah secara terus daripada TV dan sebagainya. InsyaAllah pada hari ini kita bincang tentang talak biasa dan juga talak khuluk. Apa yang dikatakan talak biasa dan juga apa yang dikatakan talak khuluk. Dari segi pengertiannya, talak biasa ialah talak yang berlaku dengan kehendak suami. Suami mentalak atau menceraikan isterinya dengan cara sahih, terang, jelas, lafaz talak, lafaz cerai, ataupun dengan cara dengan lafaz yang tidak terang, lafaz kinayah, lafaz sindiran, bahasanya tidak menunjukkan talak tetapi maksudnya. Ini diperlu dengan niat. Kita dah bincang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ia menepati hukum dan jatuh talak. Dan pada pertemuan yang lalu juga saya dah ceritakan tentang talak ini tidak boleh dipermain-mainkan, gurau senda dan juga berlakon dan sebagainya. Kerana apabila dilakonkan ataupun digurau senda, maka ia akan jatuh talak dengan sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, para pendengar sekalian, talak biasa kadang-kadang boleh jatuh talak 1, talak 2 dan talak 3 ikut jumlah talak yang disebut oleh suami. Ini hak suami, talak itu adalah hak suami, itu pada asalnya. Kemudian yang keduanya ialah apa yang sebenarnya dia dikatakan talak khuluk. Khuluk ataupun disebut dalam bahasa Melayu ialah tebus talak. Yang dimaksudkan dengan talak khuluk ataupun tebus talak ialah talak yang berlaku dengan kemahuan isteri. Isteri minta cerai dengan suami, suami tak hendak menceraikan. Dan isteri nekat untuk bercerai. Oleh itu, dia disyaratkan ataupun disyariatkan untuk menebus dirinya daripada suaminya, iaitu dengan memberikan sesuatu kadar harta, kadar mas kahwin ataupun apa-apa saja yang berjumlah harta yang dipersetujui bersama oleh suami dan juga isteri. Jadi ini menunjukkan bahawasanya ini talak khuluk. Tuan-tuan perasan tak? Pada selepas selesainya satu-satu pernikahan, tamatnya satu-satu pernikahan, dah selesai dah, dua khutbah apa semuanya, maka suami akan disuruh oleh pendaftar atau pendolong pendaftar nikah membaca satu deklarasi persetujuan, iaitu apabila suami ini meninggalkan, sebut nama suami, nama isteri dan sebagainya. Apabila dia meninggalkan isterinya sekian-sekian bulan, tidak ada nafkah ataupun menyakiti anggota badannya dan pihak isteri mendapat ataupun memajukan perkara ini kepada mana-mana mahkamah syariah dan kemudian didapati mahkamah syariah apabila dibayar RM10, maka mahkamah syariah boleh memutuskan tercerailah secara cerai hulu. Itu dia, maknanya ialah tebus talak. Suami isteri yang menebus talak. Kemudian
Ada segi maksudnya pula. Dalam Al-Qamus Al-Fiqhi ada beberapa pengertian khulu' ini. Yang pertama ialah menghilangkan pemilikan perkahwinan yang terhenti atas penerimaan isteri dengan lafaz khulu' atau seumpamanya. Inilah pandangan At-Tamartasi. Ulama At-Tamartasi memberi pandangan sedemikian, iaitu menghilangkan pemilikan perkahwinan terhenti atas penerimaan isteri dengan lafaz khulu'. Maknanya ialah isteri bersetuju untuk membayar sebahagian daripada harta yang dipersetujui bersama, maka dengan cara macam itu berlakulah talak khulu'. Yang keduanya pula ialah perpisahan suami dengan isterinya secara bayaran atau habuan yang diperolehi oleh pihak suami. Inilah pendapat Ibnu Hajar. Ini pun lebih kurang sama juga. Pendapat yang ketiga pula, perpisahan antara suami isteri dengan isteri memulangkan sebahagian mas kahwin dan diterima oleh suami. Inilah pendapat Ad-Faiz. Jadi maknanya ialah ada tiga pandangan di sana, iaitu berdasarkan kepada dalam Qamus Al-Fiqhi. Walau macam mana pun, ketiga-tiga pandangan ini adalah menjadi satu, iaitu berlaku cerai yang dinamakan cerai khulu' ini apabila isteri membayar sesuatu harta yang dipersetujui oleh suami dan di sana berlakulah cerai khulu'. Ini juga berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Maksudnya, jika kamu khawatir bahawa kedua-duanya suami isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Ini pun firman Allah, maknanya Allah memberikan lampu hijau untuk pasangan suami isteri yang sudah tidak bersehaluan, tidak ada lagi rukun damai, mawaddah warahmah, tidak ada lagi dalam perkahwinan mereka, maka jalan keluarnya ialah perceraian. Dan suami tidak nak menceraikan, maka ia terpulang kepada isteri pula untuk membayar sesuatu harta dan diberikan kepada suami. Maka kat situ suami bersetuju, maka berlakulah perceraian, dinamakan perceraian khulu'. Begitu juga dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari. Maksudnya ialah isteri Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini ialah salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan isterinya ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mencerai Sabit bin Qais dari segi akhlak dan agamanya. Tetapi sebagai seorang Islam, aku tidak suka mengingkari hak suami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bolehkah engkau memulangkan kebunnya?" Kebun yang diberikan oleh Sabit ini kepada isterinya. Dia menjawab, "Ya, boleh." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sabit bin Qais, engkau terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan talak satu." Ini contoh bagaimana berlakunya tebus talak. Dengan cara iaitu isteri memberikan sesuatu kebun ataupun sesuatu yang berharga, wang dan sebagainya kepada suami, dan suami bersetuju untuk menceraikan isterinya. Jadi begitulah tuan-tuan, para pendengar sekalian, pengertian ataupun perbezaan di antara talak biasa dengan talak bid'i. Dan ini adalah jalan keluar bagaimana pasangan suami isteri yang tidak lagi ada persefahaman dalam kehidupannya, maka dengan cara khulu' ini diperbolehkan. Jangan sampai nanti isteri sampai merana, gantung tak bertali, suami enggan menceraikan dan isteri tidak ada jalan lain kecuali berendam air mata dan hidup bersendirian
membela, memelihara anak-anak dan hidup nak kahwin tak boleh sebab dia masih lagi berstatus isteri orang, dan apa-apa juga dia tak boleh nak buat kerana dia masih lagi berstatus isteri orang, dan jalan keluarnya adalah seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, kalau ada masalah seumpama ini, suami tidak mau menceraikan dengan talak biasa, maka isteri boleh mengadu kepada mana-mana mahkamah syariah dan bawa sijil nikah itu dan failkan nikah fasah ataupun nikah hulu, ini talak fasah ataupun talak hulu ataupun apa-apa saja yang dibenarkan oleh mahkamah syariah berdasarkan kepada hukum syarak yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itu adalah jalan keluar. Jangan sampai isteri merana sehingga ke akhir hayat kerana kezaliman suami yang tidak mau menceraikan isterinya dan meninggalkan begitu saja, ataupun ditinggalkan oleh suami sampai bertahun-tahun suami tidak ada khabar berita sama ada masih hidup atau masih dah meninggal dunia, maka isteri bolehlah mengadu kepada mana-mana mahkamah syariah untuk diambil tindakan, dan di sana juga untuk kepentingan dan kebahagiaan isteri itu. Manalah tahu isteri itu yang masih muda, maka dia tidak rasa nak berkahwin lain, dan juga ada apa-apa saja yang dapat memberi bantuan kepadanya, maka mudahlah urusan bagi pihak isteri tadi itu. Jadi kemudian saya nasihatkan juga kepada para suami, jangan bersifat zalim seumpama ini, kerana itu adalah dosa besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ialah satu masa nanti dia akan terkena kepada diri dia, dan barulah dia akan merasa bahawasanya inilah perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan oleh para suami, dan menzalimi isteri dengan tanpa talak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pada pendengar sekalian, setakat ini saja untuk hari ini. InsyaAllah saya akan sampaikan lagi pada pertemuan yang akan datang, iaitu pelbagai hukum khuluk, untuk lebih lagi jelas supaya kita ni mengetahui dengan jelas sesuatu hukum, dan kita akan berasa lega dan boleh menjadikan jalan keluar kepada sesuatu masalah yang rumit. Ataupun tuan-tuan bolehlah bertanya kepada para ulama-ulama yang ada di kampung tuan-tuan, di tempat tuan-tuan, untuk mengetahui secara lebih lanjut lagi. Setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Andainya berlaku kesalahan-kesilapan dalam keterangan saya tadi, maka saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemaafan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.